Bunyi meracun. Bunyi apa tu? Bunyi masa depan. Kejut aku. Menyesal aku putuskan kamu. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi di Wanita Hari Ini. Salam penuh inspirasi diucapkan kepada anda semua penonton yang terus setia menjadikan kami sebagai siaran di tengah hari anda. InsyaAllah hari ini siaran 13 April 2020. Kami akan terus memberikan anda pelbagai pengisian menarik yang insyaAllah dapat sama-sama kita jadikan manfaat untuk anda meneruskan lagi kehidupan dan minggu yang mendatang ini. Betul. Dan hari ini untuk makluman anda, kita sudah pun memasuki hari ke-27. 2 hari terakhir sebelum PKP fasa kedua ini berakhir, yang mana kita akan memasuki fasa ketiga lusa nanti, dan harap-harapnya anda semua berada di rumah masih lagi okey-okey sahaja, dan terima kasih kami ucapkan kepada anda yang menyahut arahan daripada pihak kerajaan untuk kekal berada di rumah. Dan hari ini sebenarnya macam-macam yang nak kami kongsikan kepada anda. Maklumlah bila kita berada di rumah ni, bukan saja bakat-bakat kita dapat kita congkil, malahan banyak juga idea dan juga kreativiti yang dapat kita kongsikan bersama. Ada Yana yang sempat muat naik di laman sesawang, ataupun kadang-kadang ada juga dalam kalangan pasangan yang mana dia baru perasan yang suami dia ni ada perangai-perangai istimewa ataupun perangai-perangai pelik. Dan antara perangai-perangai pelik yang kita akan cuba kupas pada hari ini adalah kuat melatah. Mungkinlah zaman dulu orang kata orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih berusia yang kuat melatah, dan mungkin hanya tertumpu kepada kaum hawa perempuan sahaja. Tetapi sekarang ni mungkin dah sedikit berbeza. Betul, dan bukan saja berbeza, malahan melatah ini di Malaysia mungkin boleh dikategorikan ataupun dilihat sebagai satu bahan lawak. Ya, betul. Okey, ini nak kita kongsikan bersama dengan anda penonton. Kalau anda ada sebarang pengalaman bersama dengan orang lelaki khususnya yang kuat melatah, mungkin ayah ke suami ke abang, adik dan sebagainya. Bakal suami. Fiza bagi hint ke tu? Bukan saya, Untuk Ana. Okey, ataupun bakal kekasih dan sebagainya. Ya, betul. Anda nak berkongsi bersama kami, boleh terus ke laman Facebook WHITV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Tapi sebelum itu, kami ada satu paparan menarik yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Silakan. Ini masak ke hangit? Ini masak apa ni sayang? Ayam masak apa ni? Masak ayam, masak sos tiram. Boleh buat. Apa parah? Ayo golek. Apa tu? Abang Ramai yang tergelak-gelak. Bukan saja anda di rumah, tapi Yana pun tergelak-gelak juga. Kalau kita lihat kan Yana, dari segi fizikal lelaki ni lihat maskulin. Tetapi bila ada dalam kalangan lelaki maskulin ni yang melatah, adakah mungkin ia boleh menyebabkan mereka hilang macho? Jadi hilang macho tak kalau lelaki-lelaki ni melatah secara tiba-tiba? Tapi orang katakan melatah ni kan Fiza, bermula sebab dia suka menyakat orang yang kuat melatah tu. Betul ataupun tidak, itu yang nak kami kongsikan kepada anda di Wanita Hari Ini. Dan kami nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi. Jangan ke mana-mana, tetap di Wanita Hari Ini TV3. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Aksi melatah sememangnya mencuit hati dan menghiburkan. Individu yang melatah dianggap penghibur oleh teman sekeliling dan kerap mencuri tumpuan. Namun, zaman kini bukan hanya orang tua yang melatah. Ia boleh terjadi kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia. Walaupun melatah dianggap perkara menghiburkan, tetapi kerap mengganggu orang yang melatah boleh menyebabkannya berasa lelah dan membahayakan diri. Ada kalanya mereka yang melatah ini boleh membahayakan orang di sekelilingnya jika dia memegang objek yang tajam. Pakar psikologi Dr. William S. Burroughs menjelaskan, latah ialah situasi terkejut melampau yang sering berlaku dalam masyarakat di Asia Tenggara. Walaupun selalunya dialami kaum wanita, golongan lelaki juga tidak terlepas daripada berlatah. Ada kalanya latah dilihat seakan berjangkit, yang mana mereka yang sering berada dengan individu berlatah akhirnya akan terikut-ikut. Lelaki kuat melatah, betul ke hilang macho? Ini topik yang kita bincangkan pada hari ini bersama dengan beberapa orang tetamu yang cukup istimewa di studio. Tidak, di talian. Tapi sebelum kita nak bersama dengan tetamu kita, nak kongsikan sesuatu juga. Kajian di negara barat sebenarnya bukan saja di Malaysia tetapi di negara barat juga ada sebenarnya budaya melatah ni. Kalau kita lihat ini nak kita kongsikan di Perancis dan juga Kanada, Amerika dulu pun melatah. Yang mana fenomena The Jumping Frenchman of Maine ini pertama kali dikaji secara saintifik oleh seorang ahli neurologis bernama George Miller Beard pada tahun 1878. Dia perasan fenomena tersebut hanya berlaku di satu kawasan di sebuah komuniti tukang kayu di Perancis Kanada ini, iaitu di Moosehead Lake, Maine. Bila dikaji tu, duduk kat situ lama-lama, dia perasan bahawa apabila berlakunya waktu rehat dan sebagainya, salah seorang daripada mereka akan ada tindakan luar biasa yang mana salah seorang daripadanya akan terloncat ketika duduk di kerusinya dengan sebilah pisau di tangan, di mana apabila ada orang menyergah, dia akan baling pisau tersebut. Lalu dilontarkan berkali-kali dan apabila ada arahan, suruh bangun, dia kata bangun. Suruh jerit, dia akan jerit. Dan mereka akan mengulang-ulang perbuatan tersebut. Dan fenomena ini hanyalah sebahagian daripada satu keadaan umum yang dikenali sebagai jumping ataupun melatah ni lah kan. Ini yang ditulis oleh G.M. Beard pada tahun 1880 yang dipetik daripada damninteresting.com. Jadi lepas tu kalau orang tanya ada melatah ke? Tak ada, saya ada jumping French. Yes. Sebenarnya bukan saja di Perancis ataupun di Kanada, di Rusia juga ada. Itu kita kongsikan sebentar lagi. Baik. Tapi kita nak bersama dengan siapa sekarang ni? Di talian sekarang ni kita sudah pun terhubung dengan Opi Zami ataupun lebih dikenali sebagai Mad Rock. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, Opi kat rumah ke tu? Ya, dekat bilik khas. Soalan cepu cemas tu tadi tu saja je nak tanya. Okey, Opi. Kita nak bercakap pasal melatah. Kalau Opi secara peribadi dah berapa lama berkecimpung dalam dunia latah ni? Jahanam. Kenapa soalan macam ni? Ini semua memalukan diri ni. Kalau nak ikut dalam 20-an lah. Itu nyakat. Sebab saya bekerja masa tu di Production House, masa tu saya editor di Television Pictures. Dalam tu banyak kawan-kawan saya, cameraman je, ada 2-3 orang tu yang melatah. Saya suka menyakat. Pula 2 orang pula yang menyakat saya. Tapi Opi yang rasa pelik tak? Sebab selalunya kalau cakap tentang melatah ni, ia banyak dikaitkan dengan golongan wanita. Tapi apabila Opi sebagai lelaki yang melatah, Opi tak rasa ke kadang-kadang hilang maskulin ataupun macho tu sendiri? Memanglah, malu. Macam-macam. Jadi telefon berbunyi, masa tu pakai seluar yang berpoket tepi kat kaki. Dan ramai awet tu. Sekali berbunyi, menggeletik kaki. Time tu memang agak belak. Nak tunggu bas tu, naik teksi. Okey, Opi. Kalau pula macam Opi seorang lelaki, mesti Opi lah yang selalu tackle ataupun mengorak wanita kan. Pernah ataupun tidak, wanita ini baru tahu yang Opi ni sejenis yang kuat melatah. Kemudian dia rasa macam, tak apalah Opi, sampai di sini sahaja hubungan kita. Disebabkan Opi melatah. Sedihnya. Mungkin terjadi. Pernah terjadi tak Opi? Saya? Masa sekarang ni tak adalah. Okey. So, sebenarnya
nak cakap saya sedar saya ni tak berapa handsome. So tak payahlah senyum sangat. Opi, tapi ada tak mungkin Opi melihat bahawa apabila Opi melatah ni, ini juga merupakan satu kelebihan kepada Opi sebab hari ini individu yang melatah ini dilihat sebagai seorang penghibur ataupun dilihat sebagai seorang yang kelakar. Jadi kadang-kadang bila kita tengok ada orang tu suka melatah, kita rasa macam sweetnya, kelakar lah dia ni. Ada tak orang cakap macam sweet lah Opi ni, kelakar lah Opi ni bila Opi melatah? Tak ada, tapi banyak yang cakap dengan saya macam kartun. Dan suka saya ni nampak dah lah kecil, melatah. Lepas tu, yalah macam kartun. Setakat ni Alhamdulillah lah, perbuatan saya tidaklah melampau. Perlu jugalah untuk masa sekarang ni. Comel lah kiranya kan? Orang tengok comel lah, macam tu Malu nak cakap. Tapi Opi kalau lah macam Opi kan selalu syuting, masuk set dan sebagainya. Ada tak melatah ni memberi kesan kepada pekerjaan Opi waktu itu? Maknanya tengah shoot ni, tengah roll, ada tak memberi kesan? Banyak kali. Sebab apa? Banyaknya sparring saya ni, jelas especially bila saya berlakon tu, diorang tahu saya ni melatah. Dalam acting, dia kacau. Tapi pandai cover lah. Dah lama pula kan melatahnya tu, jadi pandailah cover. Opi, tapi nak tanya jugalah, dari segi penerimaan ahli keluarga, macam mana penerimaan ahli keluarga terhadap macam sikap ataupun melatah Opi ni? Kalau daripada segi keluarga belah macam inilah. Dalam family saya, anak-anak saya memang suka menyakat je. Okey. Anak 3 lelaki kat tu. Dia suka cucuk lah. Bila saya balik je, dia memang dah standby. Dalam bawah rabak lah, dekat balik dinding lah, dalam tinggi lah. Sampai yang tukang soraknya isi saya. Ada yang mengikut tak melatah tu? Tak ada. Tapi semua memang menyakat. Tapi mungkin kena hati-hati juga sebab Opi pun bermula dengan menyakat orang. Itulah. Dah pesan dah cakap. Dia dah pesan dengan anak-anak lah. Ingat, Walid ni melatah pasal pusing orang. Orang menyangkit tau. Okey. Mungkin Opi ada sedikit pesanan ringkas lah nak kita kongsikan kepada penonton kita kan, sebab jarang-jarang juga kita lihat sebenarnya lelaki ni melatah. Jadi bagaimana? Adakah sebenarnya hilang macho seorang lelaki apabila melatah ataupun sebenarnya tetap kekal gaya maskulin itu sendiri? Dia sebenarnya kalau melatah ni tak nampak maskulin kot. Maskulin apa kan kalau dah melatah? Sebenarnya sepatutnya lelaki ni tak payah dah kan. Sepatutnya elakkanlah benda-benda tu. Dan pada yang kawan tu, kalau nak menyakat tu, tengoklah keliling. Macam tu lah. Sebab saya macam-macam kena. Minum air panas, one shot pun pernah. Bahaya jugalah ya. Bahaya sebenarnya. Lebur-lebur lidah. Saya terus simbah muka kat mamat yang yang cakap saya menyakat tu. Ada bahayanya juga. Okey, itu daripada Opi sendiri. Betul. Terima kasih kita ucapkan kepada Opi kerana sudi berkongsi pengalaman Opi sendiri. Bagaimana seorang lelaki itu melatah. Kirim salam kat isteri, stay safe at home dan stay safe. Okey, Opi, Assalamualaikum. Kita jaga kita, insya-Allah. Okey, ini yang kita nak bincangkan kepada anda penonton. Selain daripada melatah ini di dalam golongan lelaki ini dilihat sebagai mungkin hilang macho, tapi ada juga bahayanya yang mungkin harus kita elakkan sebagai individu ataupun orang di sekeliling. Kadang-kadang melalui pembacaan ada juga kita lihat kadang-kadang kalau kita asyik mengusik orang yang melatah ni, individu itu akan merasa penat ataupun mereka juga mungkin boleh terdedah kepada bahaya-bahaya tertentu. Betul. Contoh macam kita baca tadi kajian tadi, kalau dia pegang pisau kemudian ada orang menyergahnya dan pisau itu akan dibaling kepada orang lain, itu berbahaya juga kan? Betul. Dan saya juga teringat satu kisah di mana ada kenalan saya sedang pegang baby. Dia memang orang kuat melatah. Lepas tu apabila disergah, dia terlepas baby tu. Jadi memang orang kata kalau melatah ini boleh menjadi sangat-sangat berbahaya. Dan kita nak tunggu Kai Bahar di talian. Tapi sebelum tu mungkin sempat kita bacakan satu lagi kajian daripada di Rusia. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan dahulu bingkisan daripada Kai Bahar yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita, Ainul. Silakan. Belum lagi. Bunyi meracun. Bunyi apa tu? Bunyi masa depan. Kejut aku.
So kalau korang tahu lagu ni, so boleh sesama dengan Kai. Ni kau betul. Siapa sangka di sebalik wajahnya yang macho, suaranya yang sangat-sangat sedap memikat hati semua gadis di luar sana, Kai Bahar sebenarnya adalah seorang yang kuat melatah. Sebenarnya saya tak percaya tau. Tu bila penerbit cakap, ada Kai Bahar kuat melatah, barulah tahu, tengok-tengok. Terus search kan? Lah, Kai Bahar kuat melatah. Kita bersama dengan Kai Bahar sekarang ini. Hello, Assalamualaikum Kai. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah sihat. Oh, pocut? Tak okay, kalau macam tu tak dia lah kan. mungkin Nampak jauh. muka saya ke ni? Nampak saya ke? Nampak Kai. Percubaan Saya yang tak tak nampak awak. percubaan yang tak berjaya. Tak apa. Kai mungkin boleh kongsikanlah sebagai orang yang muda kan, apa antara faktor-faktor yang menyebabkan tiba-tiba Kai jadi seorang pelatah ni? Okey, dia sebenarnya bila kita macam saya sendiri, saya dulu suka kacau mak. Menyakat jugalah ni. Sambil-sambil kacau mak tu kita akan keluarkan pucuk semua kan. Dan kali akhir sekali benda tu berbalik kepada kita. And then dia macam automatik akan bila bunyi something yang kuat, and then dia terkejut and then mengeluarkan perkataan yang kita tak ingat apa kita cakap benda tu. Okey, tapi bila Kai mula melatah di usia yang muda kan, kawan-kawan di sekeliling Kai ada cakap apa-apa tak? Macam, Kai, kau ni muda lagi dah kuat melatah. Ada ataupun tidak? Penerimaan mereka bagaimana? Ada juga yang cakap macam tu, dan dia orang pun suka kacau. Dan sampai lama dia orang pun dah bosan kacau saya. Dan dia cakap lah macam mana boleh melatah apa semua kan. Sebab dia orang pun kenal saya masa dulu kecil tak adalah melatah. Tapi bila dah peringkat umur ni dia mula start makin teruk melatah dia. Kai nak tanyalah juga kan, bila melatah ni kadang-kadang ada orang kata kalau asyik diusik akan jadi penat lah. Dan pernah tak sesuatu situasi tu menyebabkan Kai penat dan juga menimbulkan bahaya mungkin kepada diri Kai? Latah tak kadang-kadang diusik tak kena tempat dan sebagainya. Okey, macam Kai tak tahap seteruk itu. Jadi Kai just macam bila benda tu terlalu terkejut sangatlah saya akan melatah. Tu pun tak teruk. Dia melatah sikit je, tak ada sampai nak membahayakan orang lain atau penat dan sebagainya lah. Dia macam tu. Tapi Kai, macam Kai seorang penyanyi, selalu berada di atas pentas dan sebagainya. Pernah ataupun tidak berlaku situasi di mana tengah buat show ni, lepas tu tiba-tiba bunyi pom ke? Apa-apa ke? Pernah? Mungkin Kai boleh kongsikan sikit. Salah lagu tak? Okey, sebenarnya banyak tempat jadi. Salah satunya adalah di Melaka time tu. Tengah-tengah, time tu bukannya time nyanyi tau. Time tu tengah bercakap-cakap, tiba-tiba bunyi meletup. Tak tahu benda meletup. And then saya termelatah atas stage tu lah. Okey, Kai, tapi nak tanyalah kan, sebagai seorang lelaki kan, Kai rasa segan tak apabila Kai dilihat ataupun dikenali sebagai seorang yang kuat melatah? Apatah lagi kalau orang kata baru nak try. Baru nak try seseorang wanita tu kan. Dia tiba-tiba macam, alamak, dia ni nampak macho tapi dia rupanya kuat melatah pula. Ada tak rasa segan? Segan tu tak. Bagi Kai kan suka jadi diri Kai sendiri. Apa yang berlaku terjadi, apa yang saya lakukan semua tu adalah secara natural saya. Dan saya tak nak cover sesuatu benda tu disebabkan saya nak sesuatu benda tu. Jadi saya buat je apa yang saya suka, asalkan benda tu orang suka tu je. Okey, Kai, mungkinlah ada dalam setengah kalangan wanita dia rasa macam lelaki yang melatah ni tak macho. Tetapi ada juga yang rasa comel. Pernah ataupun tidak Kai menerima pujian apabila Kai melatah? Dia kata, alah Kai Bahar comelnya awak ni melatah. Ada ataupun tidak? Tak tahulah. Kena ada challenge sekarang. Ada juga orang suka. Okey. Orang suka, orang cakap kalau melatah-melatah ni orang ni jiwa penyayang macam saya lah kan. Itu sendiri buat kajian Itu kajian mengatakanlah kebanyakannya. Okey. Tapi mungkin kalau kita lihat antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Kai ataupun orang yang mengenali Kai mungkin memang tahulah Kai ni memang seorang yang peramah, seorang yang penyayang, seorang yang sopan. Banyaklah orang kata pujian-pujian yang boleh diberikan kepada Kai sendiri kan. Selain daripada melatah ni sendiri, walaupun ada setengah wanita mungkin segan, tapi kadang-kadang kita lihat lelaki yang melatah tetap ada maconya. Mungkin Kai boleh kongsikan juga sepanjang tempoh 2-3 minggu di rumah ni, apa antara lain aktiviti-aktiviti yang Kai buat selain daripada cover-cover yang dikongsikan di media sosial? Alright, selain daripada cover dan makan tidur, saya juga memasak kat rumah. Okey. Memasak.
And then buat senaman ringan. Saya lepak-lepak dekat balkoni dan macam-macam lah saya buat. Saya rasa macam satu hari dekat rumah ni rasa penuh dengan saya punya aktiviti sendiri lah macam tu. Buat je apa yang macam kat rumah saya beli keyboard dulu, lama dah. Okey. And then keyboard ni saya tak pandai main sangat, tahu-tahu. Tapi sekarang Alhamdulillah saya dah godek ni, banyak benda saya boleh buat dengan keyboard ni. Tahniah diucapkan kepada Kai. Okey, Kai, mungkin Kai juga ada sedikit pesanan kepada penonton di luar sana, khususnya kepada mereka yang meminati Kai untuk kekal berada di rumah kerana kita dah nak masuk tempoh fasa ketiga dah ni. 3, yes. Okey, jadi kepada semua penyokong saya dan kepada semua penonton sekarang ini, saya nasihatkan agar ikutlah perintah apa yang diperintah sekarang ni, sebab benda ni kita nak singkatkan. Kalau kita berdegil, maka lamalah kejadian ini akan berlaku dan kita tak dapat nak raya ke apa semua kan. So, bersedihlah sesama kita nanti. Okay. Kai, tapi nak tanya jugalah, menyesal tak melatah? Saya tak menyesal sebab itu semua takdir. Fiza tanya menyesal tu kenapa tu, Fiza? Saya tanya menyesal sebab kita akan dengarkan dan lihat sendiri persembahan lagu Menyesal daripada Kai Bahar. Terima kasih, Kai. Bye. Assalamualaikum. Stay safe, Kai. Okey. Andai saja ini tak terjadi, mungkin aku masih bersamamu. Jalani hari, kita akan bahagia, mungkin untuk selamanya. Menyesal aku putuskan kamu, menyesal aku benci kamu. Memang salahku yang tak bisa mengerti kamu, yang selalu saja membuatmu menangis. Maafkan aku, kini ku sadari bahwa kaulah cinta sejati. Menyesal aku putuskan kamu, menyesal aku benci kamu. Ternyata kau tiada dua, ternyata aku masih cinta. Menyesal aku putuskan kamu, menyesal aku benci kamu. Ternyata kau tiada dua, ternyata aku masih cinta. Okay, Rizal. Itu dia antara aksi dan juga telatah Ida Muin yang memang dikenali dalam kalangan rakan-rakan artis yang memang kuat melatah. Ramai jugalah rakan-rakan yang suka mengusik Ida ni, sampai pernah kita temu bual Ida, Ida kata penat juga kadang-kadang diusik dan melatah ni kan. Tapi itulah Ida ni seorang perempuan. Kita nak tanya pendapat Ida secara peribadi, bagaimana dia melihat lelaki pula yang kuat melatah. Dan sekarang kita sudah pun terhubung dengan Ida Muin di talian. Assalamualaikum, Ida.
Waalaikumsalam. Sihat ke tu? Oh, nampak ni. Alhamdulillah. Masak apa hari ni, Ida? Baru nak tanya masak apa. Masak apa hari ni? Kami tak masak lah, suami masak. Suami, amboi, so Alhamdulillah. sweet. Sweet sangat tu kan. Okey. Okey, Ida mungkin boleh kongsi. Isteri Masani. Ida mungkin boleh kongsi sedikit apa sebenarnya pendapat Ida terhadap lelaki yang kuat melatah ni, Ida? Okey, pendapat melata. Okey, kalau macam Ida biasa dengan kalau perempuan tu kita biasalah sama kita kan. Tapi permulaannya masa pertama kali tengok lelaki melata tu saya pelik. Pelik? Ha. Kenapa pelik? Sebab apa tu? Okey, tak tahu sebab bila macam mana sebab Ida masa tu Ida perasan hanya wanita saja, hanya perempuan saja yang melata. Masa mula-mula saya menari dulu sebelum saya menyanyi, masa saya menari dulu saya dengan geng-geng saya ada few yang melata, yang perempuan saja. Jadi bila saya jumpa lelaki yang melata, saya macam pelik. Benda tu macam saya jadi galat tengok. Jadi galat. Jadi bila lama-lama tengok kan sampai sekarang walaupun saya ada program yang melata-melata ada lelaki pun saya rasa macam macam mana lelaki ni melata? Dia macam keadaan tu macam weird tau, macam Okey. Ida ada tak Ida merasakan bahawa sesuai dengan topik kita hari ini kan, benarkah sebenarnya kalau kita lihat seorang lelaki itu yang kita lihat kebiasaannya dari segi fizikal, kadang-kadang kita tengok sadar, macho kan, tiba-tiba melatah pula. Adakah hilang macho seorang lelaki itu apabila dia melatah? Itu yang Ida cakap pelik. Ida macam okey, kita macam masa kita kenal, kita jumpa dia, sebab kita tak tahu dia melata kan, bila tiba-tiba dia melata kan dia jadi macam memang macam mana dia tu dia pelik. Ida nak tanya juga kan, sekarang ni suami tak melata? Tak. Pernah tak dulu kan sebelum mendirikan rumah tangga adalah pula di orang kata ditackle ataupun orang didekati oleh lelaki yang melata ni, ke Ida memang tak berapa kena jadikan teman hidup tu, tak berapa memang nak taklah. Tidaklah kan, bukan dalam kriteria lelaki melata ni. Bukan Jahanam lah hidup kalau kita melata dia melata kan, nak ambil lah rumah aku berterabur. Tapi Ida, kalau Ida sendiri kan, Ida seorang ibu juga. Anak-anak Ida ada tak yang kuat menyakat Ida, dan mungkin ada juga yang dah mula ikut melatah? Ada ataupun tidak? Tak ada. Family, baik suami, baik anak, dia tak ada kacau lah. Tak ada kacau kat rumah pun, dia tak ada kacau. Adalah sekali lah, anak tu sekali tu mungkin actually dia tak tahu sangat ibu dia ni melatah teruk. Jadi bila dia tengok program yang melibatkan Ida melata, jadi ada sekali tu dekat dapur saya tengah masak, dia sergah saya. Jadi benda tu sangat membaikkan sebab saya pegang pisau. Pergi pegang pisau. Jadi apa yang dia dapat bukan dia melatah sambil marah lah. Dia kena marah dan dia tak buat lagi dah. Okey, Ida, kita dah kongsikan pendapat Ida terhadap lelaki yang melatah ni, sama ada macho ataupun tidak kan. Tetapi ini mungkin Ida boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton, sebab kadang-kadang kalau orang lihat mereka yang melatah ni dilihat sebagai bahan hiburan, kelakar dan sebagainya. Namun hakikatnya mungkin ada sesuatu yang Ida nak kongsikan. Kadang-kadang kalau asyik diusir ataupun dalam keadaan yang tak tentu, satu boleh menimbulkan bahaya. Nombor dua, ia mungkin boleh menyebabkan mereka yang melatah tu menjadi lebih penat. Kalau mungkin ada penyakit dan sebagainya kan. Terlalu banyak latah tu boleh menyebabkan sesak nafas dan sebagainya agaknya kan. Okay, Ida boleh kongsikan. Macam Ida, kalau macam bila kita tengah relax ataupun berjalan dengan family, tiba-tiba ada orang luar yang kita tak kenal kacau kita jadi baran. Ida memang bukan, saya tak nak bersikap macam tu sebab kita tahu, kita faham kita public figure, orang suka tengok kita melata, orang happy. Normally kalau selalunya saya baca komen ke ataupun cakap, cute lah Kak Ida ini, kita happy. Bila Kak Ida kita boleh gelak, kita hilang stres. Korang hilang stres, aku stres. Penat penat. Dia macam benda yang yelah, mungkin waktu kerja tu lain. Kita diminta untuk bekerja. Jadi bila kita dengan family, macam saya pernah berjalan dengan family saya, itu orang tiba-tiba orang kejutkan saya, latarkan saya punya muka jadi
Berubah. Jadi muka berubah. Saya baran. Saya jadi baran. Saya memang jadi baran. Tapi saya tak tunjuk lah. Tapi muka saya berubah lah. Even orang nak tangkap gambar pun, saya okey. Tapi senyum tu jadi dah tak ikhlas dah. Okey, tapi sebenarnya boleh kontrol ataupun tidak latah ni, Ida? Tak, saya tak rasa boleh sebab saya pernah shooting dekat depan Lot 10, depan Lot 10. Tengah shooting tu, tiba-tiba ada orang horn kereta dan membuatkan saya cross je jalan macam tu. Saya cross je jalan, saya yalah depan tu kan busy kan. Dengan motor, dengan apa, dan bas, masa tu saya ingat lagi bas Interkota, dia break tu betul-betul depan muka saya. Ish, bahaya betul. So jadi masa tu kru dah tolak dah lepaskan kamera apa benda semua untuk ni saya, untuk kejar saya. Saya pun tak sedar saya tengah jalan masa tu. Belum menimbulkan bahaya? Bahaya. Memang bahaya. Jadi saya tak rasa benda tu, latah ni memang seronok, tapi benda tu sedikit sebanyak membahayakan orang yang mengacau tu dan diri kita sendirilah. Sebab dah tengok kadang-kadang, masih dah tengok kalau lelaki, kalau yang saya dapat tengok video-video tu, kebanyakan lelaki dia punya latah lagi aktif tau. Lagi ekstrim juga sebenarnya. Lagi ekstrim. Jadi saya rasa saya teruk, dia lagi teruk. Betul. Baiklah. Okey, Ida. Terima kasih banyak itu ucapkan kepada Ida. Tapi Ida sekali lagi, lelaki kuat latah ni hilang macho ke tidak? Hilang lah. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Ida. Assalamualaikum Ida. Stay safe at home. Hati-hati ya, kirim salam semua keluarga. Rata-rata. Terima kasih. Ya, baik. Dan rata-rata orang mengatakan yang lelaki kuat melatah ni memang hilang macho. Kalau Fiza? Tak pernah lagi ada pengalaman berkenalan dengan lelaki yang melatah. Tak tahulah. Okey. Minta tidaklah kan. Ya, dan kita nak berkenalan pula dengan seorang lagi lelaki yang kuat juga melatahnya. Tapi sebelum tu kita saksikan. Itu dia petikan dari JKK. Baru betul. Bersama dengan Den Latah. Okey, dan Den sudah pun berada di talian sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Den. Hello. Boleh dengar tak? Nur jauh Nur kat Kuala Nerang tu Ya? Dekat Kuala Nerang ya? Ya, saya kat Kuala Nerang. Maklumlah Kuala Nerang kampung naik pun kacau. Tak apa. Kacau. Ni tadi dah makan tengah hari ke belum? Bawa salin belum lagi. Menu apa hari ni? Menu hari ni yang buat masak kicap ikan bilis. Itu dia sedapnya. Okey, Den. Ya. Sejak bila mula melatah ni? Sejak bila melatah ni sebenarnya lama dah. Sejak belah-belah jugalah. Masa tu saya kan main silat, belajar silat. Okey. Bila belajar silat ni kita selalu jadi macam kalau kita tidur, orang nak kejut kita tu jadi aish. Automatik menepis lah. Dia jadi macam tu, dia terbawa-bawa kan. Lepas tu bila jadi gitu saya pun okeylah, saya lepas tu orang selalu kacau lah. Usik kawan-kawan usik. Lepas tu dia melekat. So makin teruk. Din penat tak Din sebenarnya melatah ni? Macam mana? Penat tak melatah ni? Penat. Memang penat. Melatah ni memang penat sangat-sangat. Kalau boleh saya tak nak melatah. Tapi Din, apa sebenarnya melatah yang pernah Din lalui yang paling teruk? Apa yang pernah terjadi? Yang paling teruk sekali tu masa saya kat kampung, kat rumahan. Okey. Tersepak duri pokok limau. Kena dekat peti kering kan. Cucuk kat dalam tu. Okey. Itu memang betul-betul bahaya juga. Tapi kan Din, okey. Kita melihat Din di kaca televisyen, di JKK. Kemudian Din pula membawa watak yang memang kelakar dan sebagainya. Tetapi Din secara peribadi, ada tak merasakan bahawa alamak, aku ni hilanglah maskuliniti aku, kemacuan aku apabila aku portraykan diri aku sebagai seorang yang kuat melatah?
Rasa jugalah. Tapi bila saya fikir-fikir balik, benda ni bagi saya dah orang tahu saya latah tu memang jadi orang kata apa? Bahan lah. Dah bila dah tahu tu saya jadi biar je lah nak buat macam mana. Kadang-kadang rasa juga alamak orang tengok aku latah memang malu tu ada. Tapi macam Din mungkin latah ini memberi rezeki ataupun membuka pintu rezeki Din sebab nama pun kita letak Din Latah kan macam tu kan. Alhamdulillah. Jadi sebab kadang-kadang orang kata apa rezeki kan mungkin apa yang jadi dekat diri saya tu melatah tu memberi bagi rezeki kat saya jugalah untuk dalam bidang program apa. Tapi dari segi penerimaan orang sekeliling pula macam mana Din? Penerimaan rakan-rakan, ahli keluarga bila dia ni kuat melatah, ada tak mereka merasakan kadang-kadang dia ni serius ke tak serius ni? Sikit-sikit melatah. Macam mana tu? Itulah macam kawan-kawan saya kat kampung ni dulu memang tak ada yang tahu. Ada seorang je yang tahu. Itu pun dia tak pernah cakap orang lain. Tapi kalau macam mak saya ni dia biasalah kadang-kadang dia pun ada usik melawak macam tu lah saya. Dia pun okey je. Alhamdulillah lah kan. Tapi ada tak gadis-gadis yang mengatakan bahawa Din ni comel lah sebab melatah ataupun Din saya tak boleh lah dengan Din sebab Din seorang yang melatah? Kawan-kawan ni kadang-kadang kawan-kawan perempuan sebab tempat teater pun ramai kawan-kawan. Kat kampung pun ada juga kawan-kawan yang rapat adik-beradik apa semua orang perempuan ni depa memang suka bila saya melatah sebab depa tengok macam dengan satu hiburan lah bagi depa. Tapi saya lah yang penat. Din pernah tak cuba nak orang kata mengubati masalah ni atau mencari jalan penyelesaian untuk elakkan daripada ataupun nak berhenti pada melatah ni? Itulah saya kalau boleh tu memanglah saya pernah tanya siapa ada ubat latah yang paling mujarab saya nak hilang benda ni sebab bagi saya terlalu payahlah saya nak buat apa pun sebab kat mana pun saya pergi macam dengan mancing ikan pun bila saya dapat ikan dia orang suruh letak pancing tu kat dalam tu saya buang pancing tu kat dalam kolam. Allahuakbar. Dia jadi tu kan. Sebab tu bila saya tahu dah kalau orang tu datang kat saya dah tahan nafas dah. Takut dia buat. Saya boleh tengok orang tu datang tu saya boleh tahu. Ada teknik lah, ada teknik sebenarnya macam Din dah tahulah. Ada teknik kalau saya nampak pelik sikit saya akan tahan nafas siap. Dan seboleh-bolehnya kepada orang ramai janganlah menyakat orang yang melatah ni, kesian sebenarnya. Ya betul, kalau boleh tu tengah pegang benda-benda tajam, tengah bawa kereta, tengah bawa motor kalau boleh tak jalan musik sebab boleh mengancam nyawa juga kadang-kadang. Betul tu. Okey, tapi Din akhir sekali, macho ataupun tidak lelaki yang kuat melatah ni? Bagi saya secara peribadi orang lelaki yang melatah ni bukannya macho, hancur. Bukan kami yang cakap, Din yang cakap. Okey Din. Terima kasih. Jaga diri. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Bye-bye, Din. Waalaikumsalam. Okey, itu dia tadi kan sempat kita kongsikan pengalaman beberapa tetamu kita ni. Ada yang bermula daripada menyakat, tapi ada juga yang bermula secara semula jadi. Betul. Dan apa yang pasti, kita terutamanya orang yang di sekeliling ni jangan terlalu banyak provoke, jangan terlalu banyak menyakat orang-orang yang melatah ni. Pertama sekali kesian dekat diorang sebab mereka penat dan sebagainya. Dan yang kedua, ingat ianya juga boleh membawa kepada sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Tapi kalau kita lihat daripada empat orang tadi, kebanyakan mengatakan bahawa lelaki yang melatah ni hilang macho sikit. Fiza setuju atau tidak? Setuju kot. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung darimu dari penyakit sopak, kusta, gila dan segala penyakit-penyakit yang buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, memandangkan kita pun masih lagi berada dalam tempoh PKP, ada pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan, antaranya adalah dengan membaca. Dan kami nak war-warkan kepada anda untuk mendapatkan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan untuk langganan, anda boleh layari www.nstp.com.my/MCO. Okey, dan ini juga masanya kan untuk kita kongsikan, kita latih dan didik anak-anak kita tentang budaya membaca. Betul. Ada sesuatu lagi yang nak kami kongsikan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Kalau anda masih lagi nak terus bersama-sama menghulurkan bantuan di tabung bantuan kemanusiaan COVID-19. Sebagai satu usaha bagi melawan penularan COVID-19 ini, Media Prima melalui tabung kemanusiaan Media Prima NSTP, Media Prima NSTP Humanitarian Fund merayu sumbangan daripada orang ramai bagi membantu kerajaan terutamanya dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 dan membantu mereka yang terkesan akibat dari virus ini. Semua hasil sumbangan yang diterima akan disalurkan untuk tujuan seperti pembelian kelengkapan peralatan perubatan kritikal frontline mereka yang berada di barisan hadapan seperti petugas-petugas kerajaan, doktor, jururawat, kaki tangan hospital serta semua kaki tangan yang terlibat bagi membantu menangani wabak COVID-19 ini dan keperluan lain bagi membantu pesakit-pesakit yang terjejas. Orang ramai boleh terus menyumbang ke tabung ini melalui cek, perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund seperti nombor yang tertera di kaca TV sekarang ini. Dan setiap sumbangan, besar atau kecil, amat bermakna. Juga sumbangan anda akan dikecualikan cukai. InsyaAllah sama-sama kita memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Orang kata walaupun sikit kan, tak kira berapa nilainya, tetapi orang putih katalah thoughts that count. Betul, kan? dan saya pula rasa sepanjang tempoh kuarantin ini, sepanjang wabak ini terjadi, ia sebenarnya menguji sifat kemanusiaan kita. Betul. Adakah kita akan terus membantu ataupun kita bersifat pentingkan diri sendiri? Ya, dan jadi jangan lupa kita jaga, kita pastikan kita tanya khabar insan-insan di sekeliling kita, jiran kita, sahabat handai kita. Mungkin kalau ada kawan-kawan kita yang tinggal berseorangan di rumah, keluarga jauh, mak bapak yang berada di kampung, pastikan kita sentiasa menjaga kebajikan dan bertanya khabar mereka. Betul. Baik, kami juga nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Esok kita akan kembali lagi dengan topiknya makanan berasaskan sos tiram. Ini mungkin antara masakan yang digemari ramai, menjadi bahan utama dalam pelbagai jenis masakan. Jadi esok pastikan temu janji anda bersama dengan kita di Wanita Hari Ini. Jangan lupa letakkan hashtag anda, kita jaga kita, hashtag duduk rumah, hashtag stay safe, hashtag stay at home, hashtag stop COVID-19 di Wanita Hari Ini. Sampai di sini saja. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Menguji semua tak pernah disangka. Bumi yang kelabu, gambar cahaya. Usah mengalah, mencari salah, masih ada jalannya. Bersatu hati, moga dugaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, dorang usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangnya, mampu ditepuhi keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada yang melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara. Samakan rasa sesama manusia, ketepikan emosi. Bawalah semangat yang menyeruak semua fakar. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan
kesannya mampu ditepuri, keajaban tiba dan